Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-139. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-98 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan sebahagian dari orang A'rab yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, dermakan pada jalan Allah sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-98 surah At-Taubah ini menjelaskan tentang sikap orang Badui yang memandang bahawa nafkah mereka di jalan Allah itu adalah suatu kerugian, kerana apabila mereka bernafkah, mereka lakukannya dengan terpaksa dan tanpa keikhlasan. Mereka sangat menanti bencana untuk menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak perlu dibebani dengan kewajipan. Namun sebenarnya, mereka lah yang terus-menerus ditimpa bencana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu termasuk niat-niat buruk mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan kalimah maghraman pada ayat ke-98 surah At-Taubah diambil daripada perkataan al-gharam, bermaksud kecelakaan. Kalimah ini merujuk kepada orang Badui yang menganggap bahawa harta yang mereka nafkahkan hanya merugikan mereka. Malah mereka tidak percaya bahawa mereka akan mendapat ganjaran jika menafkahkan harta mereka dengan hati yang ikhlas. Manakala kalimah ad-dawair merupakan jamak daripada kalimah dairah yang bermaksud lingkaran. Kalimah ini biasa digunakan untuk menggambarkan peristiwa buruk atau beralihnya sesuatu yang positif menjadi negatif. Kalimah ini dapat dijelaskan melalui sifat kaum munafik yang menantikan peristiwa yang buruk menimpa kaum muslimin. Mereka ternanti-nanti beralihnya situasi yang positif menjadi negatif terjadi kepada kaum muslimin. Begitu juga jika keadaan kaum muslimin yang kuat, kaum munafik menantikan kelemahan mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-98 At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa orang Badui menganggap bahawa sumbangan yang mereka berikan di jalan kebaikan merupakan sesuatu perkara yang membebankan.
Mereka tidak dapat melihat kebaikan di sebalik sumbangan mereka itu. Selain itu, mereka juga mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ditimpa kesusahan. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-98 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan mengenai sifat orang Badui yang membelanjakan harta mereka hanya untuk menunjuk-nunjuk dan menjaga dirinya supaya sentiasa dalam keadaan selamat. Sebarang perbelanjaan harta yang lain hanyalah dianggap sebagai membayar denda dan atas dasar terpaksa. Mereka langsung tidak mengharapkan apa-apa ganjaran pahala dan kebajikan atas sumbangan yang mereka lakukan. Mereka juga sentiasa mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa bencana yang melemahkan kekuatan kaum muslim supaya orang Badui terlepas daripada membayar ganti rugi, iaitu sumbangan. Selain itu, mereka juga mengharapkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera wafat. Walhal Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ke atas orang Badui seperti yang diharapkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya dan Maha mengetahui segala isi hati mereka. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-98 surah At-Taubah ini, menjelaskan bahawa ayat ini menjelaskan mengenai kecintaan orang Arab Badui terhadap harta mereka, termasuklah harta benda, haiwan ternakan maupun hasil tanaman mereka. Mereka tidak mahu harta mereka diambil oleh orang lain hatta jika perlu diberikan kepada pemerintahan sebagai sumbangan. Oleh itu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menyumbang harta mereka di jalan jihad dan harta mereka perlu dikorbankan, maka mereka menganggap bahawa perintah itu sebagai denda. Ayat ini juga menyatakan dengan jelas kehidupan orang Arab Badui. Mereka ingin bebas dan tidak mahu diatur oleh orang lain. Mereka tidak mahu mengakui ada kekuasaan lain yang mengatasi mereka. Satu kabilah akan berperang dengan kabilah yang lain untuk mempertahankan kemerdekaan masing-masing kerana tidak mahu diganggu-gugat. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalurkan semangat kemerdekaan untuk menegakkan jalan Allah. Namun ia telah disalah anggap oleh bahawa ia adalah denda dan pajak yang dipikulkan ke atas mereka disebabkan mereka belum ada matlamat kemerdekaan yang mempunyai tujuan tinggi dan mulia. Mereka menentang ajakan itu dan memilih mempertahankan kekufuran dan kemunafikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka keluhkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendengar bahawa pengorbanan harta benda mereka untuk menegakkan jalan Allah adalah sebagai denda. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sikap dan kelakuan mereka. Orang munafik ini tidak akan terlepas daripada jawapan berdusta jika orang bertanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-98 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-98 surah At-Taubah ini menjelaskan mengenai sifat orang Badui yang jahil dan cintakan harta dunia. Sumbangan yang sebenarnya memberikan ganjaran dunia dan akhirat, mereka anggap sebagai pembayaran denda dan membebankan. Antara kejahilan terbesar mereka ialah mereka mengharapkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ditimpa kesusahan dan bencana. Sedangkan mereka tidak ketahui bahawa apa yang mereka harapkan sebenarnya ditimpa ke atas diri mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-98 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya taat perintah Allah dan Rasul, ikhlas dalam melakukan kebaikan di jalan Allah dan senantiasa mendoakan kebaikan terhadap orang lain. Ini kerana jelas bahawa sifat orang Badui yang jahil dalam agama perlu dijadikan pengajaran dan sama sekali tidak boleh diamalkan. Sesungguhnya segala amal kebaikan akan dikira dan diberi ganjaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurniaan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-98 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah mendalami ilmu agama agar segala perintah Allah dan Rasulnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, segala kebaikan yang dilakukan kerana Allah dan Rasul akan diganjarkan dengan pahala dan kebaikan. Oleh itu, umat Islam perlulah sentiasa melakukan kebaikan dengan hati yang ikhlas. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mendoakan kebaikan terhadap orang lain supaya kebaikan juga sentiasa hadir kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.